Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Sarawak Memilih, program khas menuju ke tarikh 18 Disember 2021 menjelang pilihan raya negeri Sarawak 2021. Selain hal yang berkaitan dengan politik, siapa bertanding di mana, siapa lawan siapa, kami bawakan kisah rakyat dan realiti semasa yang perlu diberi perhatian oleh ahli politik yang mahu dipilih rakyat dalam PRN Sarawak kali ini. Rakan setugas Hasimi Muhammad berkesempatan untuk pergi ke Kampung Sibu Laut yang terletak berhampiran Kuching, di mana Hasimi menyelami masalah penduduk kampung dan cuba memahami keperluan mereka. Cerita mereka lah yang membentuk kepada hala tuju perbincangan Sarawak Memilih pada petang ini. Kita bercerita mengenai kemudahan asas dan juga kita melihat bagaimana masalah kemiskinan di Sarawak serta mengenal pasti beberapa data yang berkaitan dengannya. Justru itu, saya ingin memberitahu dan juga memaklumkan beberapa perkara. Antara lainnya, kalau kita bercerita mengenai data pasal kemiskinan, beberapa rujukan dan juga unjuran diberikan perhatian. Antara lain ialah kita melihat kepada data yang berkaitan dengan nilai purata PGK di Sarawak, 2131. Tapi data yang dilihat ialah berkaitan dengan PJK makanan pada angka 1096 sebulan dengan purata saiz isi rumah sekitar 4 orang. Saiz ini dan juga angka ini tidak jauh beza dalam angka di peringkat persekutuan. Dan apabila saya bercerita dengan tadi Hasimi pergi ke Kampung Sibu Laut, Kampung Sibu Laut namanya Sibu tetapi terletak di daerah Kuching, di mana kalau dilihat Kampung Sibu Laut ini terletak Kampung Sibu Laut ini terletak di dun Pantai Damai, di hujung sana itu kecil sahaja dan memiliki 120 penduduk. Dan cerita ini berkaitan juga dengan masalah utility ataupun masalah air, masalah bekalan elektrik, di mana kalau dilihat daripada capaian utility awam di negeri Sarawak di rumah, angka itu nampak penambahbaikan dari tahun ke tahun. Kalau di kawasan bandar, contohnya, bekalan air paip pada tahun 2016 hampir 99.4% sudah dapat air paip dan angka ini terus meningkat pada tahun 2019. Bekalan elektrik juga begitu. Boleh dikatakan hampir keseluruhan rumah di kawasan bandar di negeri Sarawak sudah pun mendapat bekalan elektrik. Kalau dilihat di kawasan luar bandar, angkanya mungkin sedikit rendah di situ, di mana bekalan air paip pada tahun 2016 66.4%, tapi ianya sudah meningkat pada tahun 2019 dengan 69.8%. Bekalan elektrik boleh dikatakan hampir semua mendapat akses kepada bekalan elektrik, di mana pada tahun 2019 99.7% kawasan di luar bandar sudah dihubungkan dengan bekalan elektrik. Kawasan Sibu Laut ini ataupun Kampung Sibu Laut yang terletak di Dun ini melihat adalah terletak di daerah Kuching, di mana daripada segi pendapatannya di daerah Kuching, gaji penengah di Kuching adalah sekitar 5,740. Di mana purata gaji pendapatan di Kuching pula ialah 7,376. Insiden kemiskinan mutlak 5.6% dan perkali gini iaitu jurang antara kaya dan miskin sekitar 0.374. Ini adalah data-data. Sejauh mana data-data ini memberikan refleksi kepada realiti sebenar penduduk di bawah sana, di mana kalau kita melihat kepada kawasan Kampung Sibu Laut ini, sejak puluhan tahun penduduk di kampung ini hanya bergantung kepada tadahan air hujan. Jika kemarau, salah satu pilihan untuk mendapatkan air bersih ialah dengan mendaiki bot selama 20 minit ke jeti Kampung Telaga Air dan mendapatkan bekalan melalui lori air yang disediakan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Bagaimanapun, sejak 3 minggu lalu, isu yang membelenggu perkampungan kecil yang terletak kira-kira 35 km dari Bandaraya Kuching itu telah dapat diatasi. Dan inilah yang dibawakan oleh Hasimi Muhammad. Kita ikuti bingkisan ini. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hasimi Muhammad dalam Sarawak Memilih. 20 minit dari jeti Kampung Telaga Air, anda boleh sampai ke sebuah perkampungan kecil dikenali sebagai Kampung Sibu Laut, di mana kebanyakan penduduk di sini ekonominya antaranya adalah sebagai nelayan. Panorama yang indah, kalau boleh di hadapan saya ketika ini tersegar indah Gunung Sangtubong, di mana kalau anda datang ke sini boleh melihat panoramanya. Selain juga kita akan bercakap mengenai keunikan yang ada di Kampung Sibu Laut ini. Dan untuk bercakap mengenai itu bersama dengan Esro Awani ketika ini merupakan Ketua Kampung Sibu Laut, Encik Snip Yasin. Terima kasih kerana bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali lah Encik Snip selaku Ketua
Kampung Sibulau inilah. Mungkin boleh ceritakanlah sedikit mengenai Kampung Sibulau ini. Kampung Sibulau ni terlebih dulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Astro Wani. Kampung Sibulau ni kampung adalah satu kampung tradisi Melayu yang sudah turun-temurun lamanya. Sudah 8 keturunan yang telah menjadi ketua masyarakat di Kampung Sibulau ni, termasuk saya. Kampung ni asal dia, nama Kampung Sibulau ni asal dia diterokai oleh orang Melanau Sibu, daerah Sibu lah. Daerah Sibu, sebab dia ada Kampung Sibulau ni dinamakan Kampung Sibulau. Kampung ni uniknya adalah dari segi alam semula jadinya masih terpelihara dan mempunyai keluasannya agak panjang. Dia ada pantai dia. Kalau kita berjalan kaki dari kampung ni menggunakan bisnya, pantainya sampai ke hujung sana pun lebih kurang dalam 3 jam lebih untuk berjalan kaki. Sebab ya sekarang ni alhamdulillah segalanya kemudahan asas telah kami dapat terimalah, selesai diterima oleh Yang Berhormat YB Datuk Dr. Abdul Rahman sebagai Adun N4 Pantai Damai di kawasan ni. Penghulu, bila bercakap mengenai kemudahan asas itu, tak boleh lari di mana-mana lokasi di luar bandar ada isu masalah air, jaringan jalan raya, internet dan sebagainya. Namun kita faham di Kampung Sibulau ini sudah sekian lama tidak menikmati air bersih, air mentah. Saya difahamkan. Namun ketika ini sudah pun menikmati perkara itu, mungkin boleh diceritakanlah penghulu bagaimana manfaatnya kepada penduduk setempat. Kita cerita hal elektrik dulu. Dulu kami menghadapi bekalan elektrik memang sukarlah untuk kami. Sebelum tu kami menggunakan enjin set, enjin generator kampung untuk menghidupkan jana elektrik di kampung ni. Yang bermula dari sebelah petang hingga tengah malam saja. Lepas tu kami bergelap. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lepas kami dapat menerima bekalan elektrik luar bandar. Sekarang ni mungkin ada selesa sikit lah, kerana untuk pelajar-pelajar sebelum ni pelajar yang sekolah rendah di kampung tu menggunakan lilin saja untuk belajar sebelah malam dan aktiviti-aktiviti lain pun tak dapat dilaksanakan lah. Tapi alhamdulillah elektrik sekarang sudah kami dapat nikmati. Kemudian yang sekarang ni datang kemudahan bekalan air luar bandar. Kalau sebelum ni kami menggunakan tadahan air hujan. Kalau musim kemarau kami menghadapi kemelut kekeringan air. Kami terpaksa pergi ke seberang untuk meminta bantuan air dan membeli air dari seberang. Dan sebelum tu kami menggunakan perigi lah untuk mandi, cuci pakaian dan yang lain-lain lah. Tapi masalahnya perigi itu hanya satu saja digunakan oleh penduduk kampung yang seramai 120 orang. Tapi sekarang kemudahan tu dah tiba. Sekarang kemelut kekurangan air dah selesai di Kampung Sibulau. Alhamdulillah bagi saya sebagai ketua masyarakat, terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Malaysia, Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan JPS kerana begitu prihatin membantu kami masyarakat di Kampung Sibulau. Dan masalah itu setelah pun selesai, berapa lama agaknya penghulu sudah bergantung kepada air perigi, tadahan air hujan dan sebagainya. Dan ketika ini telah pun menikmati itu, bagaimana perasaan kalau boleh digambarkan wakil-wakil penduduk di sini selepas tidak lagi perlu keluar ke JT 20 minit, perlu membeli air mineral, mendapatkan bekalan air daripada bantuan kerajaan dan sebagainya. Tempoh itu berapa lama menikmati ketiadaan air itu dan ketika ini bagaimana orang kata rasa syukur itulah selepas adanya kemudahan asas itu. Kalau untuk makluman lah, kalau ketiadaan air ni menggunakan tadahan air hujan tu begitu lama sekali. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kami menghadapi menggunakan tadahan air hujan, menghadapi kekurangan air berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang alhamdulillah kerana bekal lain dah sampai ke kampung Sibulau ini, rasa bersyukurlah penduduk kampung mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kerajaan kerana memberi kami kemudahan asas yang amat kami nanti-nantikan selama ini. Penghulu, kita melihat ke hadapan menjalannya pilihan raya negeri ke-12 dan sebagainya. Apalagi yang mungkin boleh ditambah baik di kawasan Kampung Sibulau, khususnya kita melihat kepada
pendidikan, pada pembangunan ekonomi penduduk setempat. Khususnya seperti mana kita kata, di sini kebanyakan adalah nelayan. Tiba musim tengkujuh, mungkin ada yang terpaksa simpan perahu, buat bisnes ataupun pekerjaan sampingan untuk tempoh tertentu sebelum boleh keluar. Apa yang mungkin boleh diberi tumpuan oleh wakil rakyat nanti untuk membangunkan kawasan ini, sektor pendidikan, ekonomi dan sebagainya, Penghulu? Saya berharaplah di masa-masa akan datang, kita tak kira siapa yang memimpin, tapi saya harap kerajaan akan mengambil beratlah untuk membantu nelayan di sini. Contoh macam bantuan nelayan harus diteruskan. Karena sekarang ni pukat-pukat yang ada terjual di dekat pasar-pasar tu, dekat kedai, harganya mendadak naik. Jadi musim tengkujuh ni, orang nelayan terpaksa mencari duit untuk buat bisnes kecil-kecilan di kawasan-kawasan lain lah untuk menampung kehidupan mereka. Karena bot-bot mereka terpaksa kita naik ke atas dulu dan tak dapatlah nak bergerak untuk keluar ke laut untuk mencari nafkah lah untuk orang kampung. Dan aspirasi yang mungkin bakal dibawa oleh wakil-wakil rakyat ini, apa harapan penghulu lah, apa yang perlu ditekankan dari segi peluang pekerjaan kepada belia ataupun bantuan-bantuan menguruskan nelayan dan sebagainya. Apa yang perlu difokuskan, kita melihat kepada PRN ke-12 dan mungkin tempoh 5 tahun ke hadapan, apa harapan penghulu lah? Itu harapan saya memang tinggi lah. Saya ada berbincangkan dengan Yang Berhormat Datuk YB kita kan, kawasan N4 Pantai Damai, untuk meneruskan untuk kemajuan orang kampung. Mungkin bekalan elektrik dah sampai, air dah sampai. Mungkin ada satu idea orang kampung untuk membuat homestay sebagai eko pelancongan untuk menambahkan pendapatan dan membuat satu rumah untuk memelihara ikan sangkar kan, yang saya telah bincangkan dengan Yang Berhormat lah untuk menambahkan pendapatan supaya mereka tak bergantung dengan laut saja. Mungkin dari segi homestay, saya dah berbincangkan dengan Hormat. Kita buat homestay walaupun orang kampung tak ada modal, macam mana kerajaan nak membantu kita untuk dari sektor pelancongan ni, dari eko-pelancongan. Sebab Sibol Laut ni memang tertumpu kepada pelancong. Pelancong yang selalu datang ni, berkunjung di sini, memang dia akan tertanya-tanya kampung Sibol Laut ni sesuai untuk dibangunkan dan dibuat satu-satu tempat untuk pelancong menginap ataupun inap desa ataupun homestay. Melihat kepada perkara itu, pelancongan, peluang pekerjaan, mungkin dari segi tahap pendapatan kemiskinan, bagaimana penghulu, sedikit harapan penghulu? Mungkin itu juga perlu diberi tumpuan untuk memastikan ada mungkin segelintir daripada masyarakat yang masih lagi berada dalam kelompok kemiskinan untuk dibawa keluar bersama-sama dengan adanya pembangunan sektor pelancongan, ekonomi dan sebagainya, penghulu. Dari segi kemiskinan tegar ataupun mudah miskin ni, orang kampung sini memang dia di tahap yang mudah miskin ataupun miskin tegar. Tapi kerajaan kena ambil kira lah untuk membantu orang kampung untuk keluar dari kepompongan kemiskinan tu. Memang dia kena bantu penduduk macam kaedahnya macam Sibol Laut ni, kena bantu dia dari segi ekonomi. Kerajaan kena mencadangkan sesuatu untuk membantu penduduk kampung supaya keluar dari kepompongan kemiskinan. Untuk inilah mungkin satu-satu macam saya ketua masyarakat akan berbincanglah nanti dengan Yang Berhormat untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk kampung ini. Okey, baik, terima kasih penghulu Ketua Kampung Kampung Sibol Laut Encik Senip Yassin kerana berkongsi mungkin aspirasi mewakili penduduk kampung Sibol Laut ini, apa yang boleh dibangunkan khususnya dari segi sektor ekonomi, juga pembangunan sektor pelancongan di kawasan sekitar kampung Sibol Laut ini, dan juga pastinya fokus kita adalah peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan juga bagaimana usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga wakil-wakil rakyat yang akan diberikan mandat oleh penduduk kampung Sibol Laut dan juga penduduk pengundi di Sarawak khususnya, bagaimana usaha untuk membangunkan kampung ataupun kawasan luar bandar ini dan seterusnya memastikan Sarawak ini terus maju dalam tempoh 5 tahun akan datang ataupun tempoh seterusnya, khususnya
kita melihat kepada pembentukan kerajaan baru itu. Jadi sekian dari saya Hasim Muhammad untuk Sarawak Memilih di Kampung Sibu Laut yang cukup indah ini. Terus bersama dengan Sarawak ini kita akan bawakan banyak lagi cerita-cerita rakyat dan juga isu-isu politik menjelannya PRN ke-12 Sarawak ini. Terima kasih Hasimi Muhammad yang membawakan kisah rakyat dari Kampung Sibu Laut yang terletak hanya 35 km dari Bandaraya Kuching, tetapi itulah ada isu yang perlu diangkat, ada masalah yang perlu diselesaikan. Dan selepas ini saya ingin bersama dengan seorang pakar ekonomi yang akan bercerita bagaimana masalah ini dapat diselesaikan dalam konteks di Sarawak dan bagaimana relevannya data-data yang kita unjurkan ataupun sering diunjurkan di peringkat nasional itu dapat dibaca daripada perspektif di negeri Sarawak. Itu perbincangan selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Sarawak Memilih. Di sebelah blok pertama tadi, rakan setugas Hasimi Muhammad membawakan kisah cerita Kampung Sibu Laut yang terletak sekitar 35 km dari Bandaraya Kuching yang baru saja mendapat bekalan air bersih. Dan juga kita bercerita bagaimana ini adalah sebahagian daripada refleksi kepada menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan asas api, elektrik ataupun air dan juga isu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan bagaimana kita melihat data-data yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan bagaimana itu dapat dibaca dalam konteks dan juga perspektif di negeri Sarawak. Dr. Nur Zaimah Ubaidillah merupakan Ketua Strategik di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS bersama dengan saya pada petang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Sarawak seringkali dinamakan ataupun kalau dalam statistik antara negeri yang termiskin. Itu juga diungkapkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi semalam bahawa Kelantan, Sabah, Sarawak dan juga Perak antara 4 negeri yang merekodkan kadar kemiskinan paling tinggi di Malaysia. Realiti sebenarnya di Sarawak bagaimana daripada dapatan doktor sendiri dan wajarkah kita melihat angka-angka di peringkat ataupun unjuran yang diletakkan itu bersesuaian dengan konteks sebenar di negeri Sarawak? Bagaimana? Okey, satu yang saya boleh katakan adalah saya memetik daripada pendapat Prof. Kehormat Dr. Madeline Burma. Dia pernah menyatakan bahawa no one size fits all. Dan kita harus melihat Sarawak adalah negeri terbesar di Malaysia dan dengan keadaan saiz tanah ataupun kawasan yang sangat besar, ia sebenarnya memerlukan lebih banyak peruntukan dari federal level dan also state level untuk membangunkan infrastruktur yang ada untuk membekalkan peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan. Dan jika kita lihat begitu sahaja, Sarawak adalah sebuah negeri yang miskin, mungkin ada dua pendapat di sini. Mungkin ya, mungkin tidak ataupun mungkin ia adalah dua perspektif tersebut. Dan apa yang saya boleh katakan, kita di Sarawak sebenarnya peluang pekerjaan adalah lebih rendah jika kita hendak bandingkan dengan kota metropolitan, contohnya di Kuala Lumpur dan di Selangor. Jadi untuk mengatakan Sarawak negeri termiskin itu agak sesuatu yang kita harus duduk dan fikir sejenak. Tapi ada pada pendapat saya, apa yang boleh diperbaiki mungkin dengan menambahkan lagi peruntukan untuk membaik pulih ataupun menambah lagi infrastruktur. Jadi kita boleh menambahkan lagi aktiviti ekonomi yang sedia ada supaya ia selaras dengan negeri-negeri yang dikatakan mungkin lebih kurang dari sudut poverty level itu. Apabila doktor kata kita perlu duduk sejenak dan melihat kepada angka-angka kemiskinan di negeri Sarawak, itu apa maksudnya? Kerana mungkin juga situasi mereka yang berada di Ulu Baram, di Bario, situasi mereka yang berada di Kapit dan sebagainya perlu diambil kira. Kerana mungkin daripada segi pendapatan itu mungkin tidak disukat kepada gaji harian contohnya. Mereka perlu dilihat kepada bagaimana gaya hidup dan juga bagaimana mereka menguruskan kehidupan mereka. Dari satu sudut di peringkat global juga mereka melihat kepada kalau kelestarian hidup itu mahu dilihat, itu tidak semestinya diukur dengan unjuran ekonomi semata-mata yang berbentuk materially. Jadi bagaimana kita perlu memahami dalam konteks itu di negeri Sarawak dan melihat itu secara keseluruhan.
benar pendapatan itu penting, isu berkaitan dengan membasmi kemiskinan penting, tetapi kelestarian dan juga penyukat kepada kemiskinan itu juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana perspektif itu dapat Doktor cerahkan lagi? Okey, satu perspektif yang saya boleh katakan bahawa mungkin di sesetengah kawasan di negeri Sarawak ini, seperti yang Encik katakan sebentar tadi, mungkin mereka terlibat dengan aktiviti pekerjaan yang berdasarkan kepada gaji harian. Jadi mungkin gaji harian itu, contohnya ia adalah sebuah kawasan rural ataupun pedalaman. Ia mungkin tidak sama dengan kita yang berada di kawasan urban ataupun kota-kota. Jadi makanya kita ataupun ia mungkin dilabel sebagai satu pekerjaan informal, dan satu pekerjaan informal itu tidak semestinya mungkin ia tidak di measure ataupun dia tidak diambil kira dalam sukatan tersebut, dan ini mungkin akan menyebabkan ralat. Tapi ia adalah satu situasi yang sukar untuk kita to make any assumption, kerana kita boleh lihat terutamanya di kawasan pedalaman ataupun kawasan luar bandar, terdapat banyak pekerjaan yang melibatkan informal sector. Di mana informal sector itu mungkin pendapatan mereka tidak diukur secara rasmi, dan mereka yang tinggal di kawasan pedalaman itu mungkin perbelanjaan mereka tidak sama seperti kita yang tinggal di kota utama, contohnya di Kuching dan juga di Kuala Lumpur. Kerana mungkin mereka selesa dengan keadaan tersebut. Namun bagi pendapat saya banyak lagi improvement ataupun baik pulih dari sudut infrastruktur dan juga public amenities yang harus dibuat. Dan itulah isu yang diutarakan hari ini apabila Hasimi rakan saya ke Kampung Sibu Laut sebentar tadi, 35 km dari Bandaraya Kuching tetapi tidak mendapat akses kepada bekalan air bersih, tidak ada pipe. Itu kalau mereka yang berada di Semenanjung rasa tak jauh. Tetapi kalau mereka berada di sana, mungkin perlu memahami juga situasi sebenar bagaimana. Kampung itu mungkin 120 orang sahaja penduduknya. Bekalan air bersih tak dapat lagi. Baru sahaja dapat. Tapi tak jauh daripada Kuching. Jadi dalam aspek ini bagaimana apabila doktor katakan bahawa infrastruktur perlu dipergiatkan, inilah juga perkara ataupun jihad yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli politik. Dan saya masih ingat lagi apabila kami menemu ramah Allahyarham Tan Sri Adnan Satin pada tahun 2015, beliau berkatakan bahawa masalah utama pembangunan di Sarawak ialah air, elektrik dan juga jalan raya. Kenapa itu masih lagi perlu jadi agenda yang utama, dan bagaimana doktor boleh katakan bahawa kalau masalah ini selesai, isu-isu lain yang berkaitan dengan kemiskinan dan juga pendapatan dapat diselesaikan? Ya, bagi pendapat saya, adakah penduduk kampung itu telah mendapat bekalan air sekarang? Soalan saya kepada... Ya? Baru dapat. Baru dapat. Okey, satu lagi, jika kita membuat kajian sesuatu geographical areas, di mana-mana saja kita harus melihat keluasan kawasan tersebut. Jadi untuk membangunkan sesebuah negeri ataupun negara ataupun daerah ataupun distrik, kita tidak pukul sama rata. Contohnya 50 juta ataupun 50 bilion pembangunan ataupun peruntukan di Selangor contohnya, kita tak boleh nak samakan dengan peruntukan tersebut mungkin cukup di negeri Sarawak. Kita harus lihat keadaan geografi di negeri Sarawak ini. Kawasan Bukit Bukau dan juga sesetengah kawasan sangat sukar untuk diakses, dan itu menyebabkan kos ataupun peruntukan yang sangat tinggi diperlukan, dan untuk mencapai kawasan tersebut ia memerlukan kos wang dan kos tenaga yang sangat tinggi dan juga accessibility yang sangat tinggi. Dan saya sedia maklum bahawa kerajaan negeri is working hard on it, dan insyaAllah harapan mungkin jika kita mempunyai peruntukan yang lebih banyak lagi, saya rasalah di masa hadapan mungkin kita akan meningkatkan lagi infrastruktur penduduk ataupun kawasan luar bandar dan rural. Tak ada jalan mudah untuk menyelesaikan isu ini, Doktor. Tapi apa quick wins yang kita boleh dapat kalau ahli politik nak bertanding untuk election kali ini? Apa yang mereka perlu janjikan dan juga realistik dengan keadaan dan situasi semasa di Sarawak ini? Pada pendapat saya, quality of living sangat penting. Bagi saya,
bukan sahaja meningkatkan ekonomi melalui peningkatan investment ataupun investment dari sudut education, dari sudut health. Dari sudut education tu mungkinlah kita boleh increase access ataupun akses kepada pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pendidikan tinggi. Tapi other aspects of it mungkin reskilling, upskilling, latihan keusahawanan. Tapi bagi saya benda lain yang penting juga adalah subjective well-being. Iaitu dari sudut mental, dari sudut kebahagiaan. Benda tersebut sangat penting kerana jika sesuatu individu itu merasa bahagia dengan keadaan sekeliling, itu akan meningkatkan lagi usaha mereka untuk bekerja dengan lebih kuat. Dan of course seperti biasa kita tahu meningkatkan investment terutamanya di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman untuk meningkatkan lagi public amenities, air, elektrik, jalan raya, dan itu yang saya lihat kerajaan negeri memang ke arah tersebut. Dan kita boleh lihat dalam banyak projek, contohnya Pen Borneo, dan juga sekarang kerajaan negeri Sarawak juga mempunyai banyak projek, contohnya kita ke arah renewable energy, kerana di Malaysia kita mempunyai 6% penggunaan renewable energy, iaitu sangat sedikit. Jadi bagaimana one of it is of course to diversify economic sector, contohnya agenda green hydrogen. Itu untuk kelestarian alam sekitar. Jadi banyak lagi yang kita boleh terapkan, dan juga pembangunan manusia dan juga dari sudut women. Okay, ini kita harus lihat women adalah antara golongan yang kerap kali tertindas. Jadi bagi saya sangat menyokong usaha untuk memperkasakan lagi wanita dari sudut ekonomi dan pelbagai aspek. Saya janji ada kesempatan yang lain saya akan panggil lagi doktor dan juga jemput dan juga bercerita mengenai hal berkaitan dengan wanita dan juga pembangunan ekonomi. Itu saya janji dalam satu lagi slot dalam Sarawak Memilih nanti. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Sarawak Memilih. Dr. Nurzaimah Ubaidillah merupakan Ketua Strategik di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS bersama dengan kami sebentar tadi. Kita bercerita mengenai bagaimana menyelesaikan dan juga menguruskan isu kemiskinan di negeri Sarawak dan juga menguruskan kemudahan asas seperti elektrik dan juga air. Ini adalah isu utama yang perlu dan juga menuntut perbincangan yang lebih luas dan juga lebih kerap lagi. Dan itu juga yang kami bawakan dalam banyak lagi episod Sarawak Memilih dan juga dalam laporan-laporan khas oleh rakan-rakan kami yang sudah pun berkampung di Bumi Kenyalang. Sekian saja Sarawak Memilih untuk hari ini. Teruskan bersama kami di astroawi.com untuk perkembangan lanjut. Sekian saja.